Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Karunisha binti Wan Azhar, pemegang nombor matrik C19A0833. Saya akan membentangkan kajian yang telah saya kaji, iaitu yang bertajuk peranan infografik dalam membentuk kesedaran tentang COVID-19 dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Saya akan memulakan pembentangan saya dengan pengenalan. Menurut Kamus English Oxford, gabungan perkataan infografik membawa maksud gambaran persembahan tentang informasi atau data. Melalui infografik, maklumat atau data yang kompleks dapat dipaparkan melalui satu bentuk visual yang menggabungkan unsur-unsur seperti bentuk, simbol, grafik, gambar, ilustrasi dan teks. Infografik hanya menggunakan teks atau simbol yang pendek dan ringkas. Seterusnya ialah permasalahan kajian. Semasa menjalankan kajian ini, pekaji mendapati terdapat beberapa masalah, iaitu masyarakat yang kurang menitik beratkan infografik. Sepatutnya serangan COVID-19 yang melanda negara Malaysia mestilah mewujudkan peningkatan yang mendadak terhadap penggunaan gadget serta media sosial, disebabkan individu ingin mendapatkan maklumat terkini mengenai COVID-19. Hal ini demikian kerana maklumat COVID-19 itu sendiri sebenarnya telah menjadi salah satu barang keperluan harian yang mesti disebar dan digunakan oleh semua individu dalam usaha untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Selain itu, pemberitahuan maklumat yang tidak tepat juga merupakan masalah yang didapati dalam kajian ini. Menurut Judith, pada tahun 2018, berita palsu boleh mengelirukan pengguna dan menjejaskan pelbagai pihak. Ramai pengguna lebih suka untuk post, like dan share berita yang tidak diketahui kesahihannya. Memandangkan Malaysia sedang berdepan dengan satu wabak yang dikenali sebagai coronavirus yang berbahaya, penularan maklumat tidak tepat dan berita palsu dilihat sebagai masalah serius yang berisiko meragut nyawa masyarakat di samping menggugat keamanan dan keselamatan negara. Seterusnya adalah persoalan kajian. Terdapat persoalan yang menjadi tanda tanya pengkaji semasa menjalankan kajian ini, iaitu adakah infografik yang dijalankan berkesan dalam membentuk kesedaran tentang COVID-19 dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Sejauh manakah tahap kesedaran masyarakat terhadap bahaya COVID-19 dan bagaimanakah infografik dapat membentuk kesedaran dalam masyarakat di Malaysia. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mencapai objektif-objektif yang berikut. Mengenal pasti tahap keberkesanan dalam membentuk kesedaran tentang COVID-19 dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Mengkaji tahap keberkesanan dalam membentuk kesedaran tentang COVID-19 dalam kalangan masyarakat di Malaysia serta memberi kesedaran kepada masyarakat mengenai bahaya COVID-19 dan kesannya kepada kesihatan. Seterusnya adalah kepentingan kajian. Kajian ini dijalankan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan masyarakat terhadap peranan infografik dalam membentuk kesedaran tentang COVID-19 dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Penerimaan mereka dapat diketahui dengan melihat kepada keberkesanan dalam penggunaan infografik dalam membentuk kesedaran tentang risiko penyakit yang berbahaya ini. Aspek ketelusan dan ketepatan maklumat yang disampaikan juga amat penting bagi memastikan rakyat Malaysia berwaspada terhadap COVID-19. Ini kerana apabila maklumat dan tujuan dapat disampaikan dengan tepat dan telus serta mudah dipahami, maka angka bilangan masyarakat yang terlibat dengan wabak COVID-19 akan berkurang. Seterusnya adalah skop kajian. Pengkaji menggunakan kaedah soal selidik dan temubual serta analisis kuantitatif dan kualitatif terhadap data yang diperoleh dan bahan bertulis yang diambil melalui laman rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia seperti di Facebook. Sorotan kajian lepas. Menurut Syahrul Azim Syarudin, infografik merupakan kaedah baru bagi menggambarkan sesuatu data informasi. Tujuan utama infografik adalah untuk menyampaikan maklumat dengan jelas dan berkesan dengan menggunakan campuran dan gabungan elemen visual. Menurut UTT dan Pasternak, menerusi artikelnya mengenai penggunaan infografik dalam 125 akhbar di Amerika pada tahun 1997, mendapati infografik sering digunakan dalam akhbar di Amerika. Respon yang diperoleh menunjukkan
penggunaan peta sebanyak 95.9%, carta bar sebanyak 62.9%, carta garisan 52.4%, carta pie 36.8%, gambar foto 33.3%, dan penggunaan image 3D sebanyak 14.5%. Hasil kajian mengenai perbandingan antara maklumat yang disertai infografik atau tidak menunjukkan maklumat yang hanya menggunakan teks tidak mencukupi berbanding maklumat disertakan dengan infografik. Daya ingatan manusia dapat mengenali dan memahami maklumat infografik dengan lebih berkesan dan dapat disimpan lebih lama berbanding penggunaan teks sahaja. Secara keseluruhannya, hasil kajian ini membuktikan bahawa visual infografik memberi kesedaran kesihatan kepada masyarakat Malaysia. Kajian ini menyokong kajian yang dijalankan oleh Rushdie pada tahun 2013 yang juga membuktikan betapa visual memainkan peranan penting bagi menyampaikan mesej kesihatan. Pemilihan visual yang baik dapat meningkatkan kesedaran kesihatan dalam kalangan khalayak. Visual infografik terbukti berjaya meningkatkan kesedaran kesihatan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.